Style Shopee. Nanti kau masuk Shopee. Sekarang ada AliExpress. AliExpress pun leceh juga order. Sama juga lah. Dia pergi balik je. Kau nak Ali ke kau nak dolar? Betul. Taupau. Aku nak taupau. Aku Taupau order bahasa benda Cina. kan. Siapa tak faham je aku. Tu aku suruh member aku order kan. Tu lah. Okay, is it rolling? Yep. Rolling. Dude. Episode 4. Cerita seram. Cerita hantu. And welcome everybody. Welcome back to another episode of Room for Rent. My name is Fayad. Azbul. Hairul. And welcome. Hari ni kita at Room for Rent kita buat cerita hantu. Yeah. Bilik berhantu. Bilik berhantu Okay. Okay lah. This topic ni always a crowd pula lah. We feel cerita hantu mesti semua Orang orang memang suka minat lah. lah. Orang minat Aku tak faham lah kenapa orang minat cerita hantu. Mungkin pasal there is this concept of macam there's this fear that we build up over the years lah. Macam kita grow up, okay, kita jangan buat ni, nanti ada ni datang, because full of that, because of this. Dan daripada situ kita bila nampak sesuatu, jadi kita rasa macam shit, this is what kita dah dimomok-momokkan tau. And then it fascinates diri kita to the point where kita nak dengar orang lain yang dah ada experience. Correct. Okay. Alright. Tapi masalahnya orang ni, kau dengar cerita hantu ni, diorang macam takut. Kan? Diorang takut bila nak dengar, aku tak nak dengar. Tapi nanti nak dengar juga. Ada orang suka lah. Kan? Apa punya adrenalin pun aku tak faham. Okay. So aku very sure korang semua mesti ada lah some experiences. I think everyone has lah. Normally untuk the guys is the National Service Stories. Yes, correct. Okay, mesti ada. Tak teruk pun, maybe sikit-sikit dia main cak-cak ke, dia main macam gitu kan. Mesti ada kan. Mesti ada. Ada lah. Tapi maybe kalau tak ada yang National Service ni ada yang experience. Ada. Aku ada, technically aku ada satu atau dua lah basically. So for me, aku ingat lagi yang paling latest aku kena was I would think it was about somewhere around COVID ni area time, about 2-3 years ago. 2-3 years, very fresh. Correct. Ni. Aku tengah lari. Aku that time pun yelah COVID, banyak orang kan tak ada benda nak buat kan. Ada list semua atletik lah kira. Tiba-tiba COVID semua orang start cycling Yes, running je bro. COVID, two things. And hiking. Cycling, hiking, baking. Betul. Aku nak cari vanilla sampai essence sekarang aku masih fed up. Kurang ajar betul, susah aku nak cari vanilla essence. Okay. Aku sampai ke bedok tau cari vanilla essence. Sanggup bro. Dekat itu kedai Redman kan, cakap mana nak cari. Okay, so yang cerita hantu aku ni pula, dia I would say dia bukan hantu, tapi dia very cerita seram mysterious tau. Mysterious lah. So aku suka lari. Bila aku suka lari pula ni, aku punya, I'm not very much a morning person. Even though I will put my alarm at 6 in the morning or 6:30, I will never wake up for the run. So instead Snooze. snooze sampai ke pukul 9 nanti. Dia run from the reality. Kira dah morning run lah kan. So aku punya run normally I will start in the 11:30 PM onwards lah. So I like to run around my area. PM PM. So bila aku tengah lari ni, normal lah, by that time dah malam sikit, jadi tak ramai orang. So while I was running tu, tiba-tiba in front of me there was a black figure. Bila dekat ni park tau, it's along the park connector. Aku lari along park connector. Location ni somewhere in Woodlands lah basically. So while I was running tu, aku tiba-tiba aku nampak bayang orang. Aku cakap okay lah, maybe just another person, you see. But then as I get a little bit closer, I noticed this person wasn't pakai baju. Dia tak pakai baju. Dia tak pakai baju, dia bogel semua ke? Tak, dia pakai seluar je. Okay. So bila dia pakai seluar pendek tu je, then yang lebih memelikkan tu, I saw that he was carrying, or whatever it is, dia tengah carry batu atas kepala dia. Batu? Kepala batu lah. Literally carry batu macam ni. Dua tangan. Dia pegang macam gini, dia jalan. And the scary part ni is bila aku tengah lari tu, aku pula tak tahulah what went through my mind waktu tu. Normally when you see something bizarre kan, ataupun very weird, you will stop and consider what's your action. Okay. Malam tu pula aku tak tahu kenapa, aku tell myself, never mind, insyaAllah it's nothing, I'll just continue my run. Bila aku continue aku punya run tu, as I get closer to the figure tu, then I see it's an human, or at least something yang looks human. He or that thing itself was carrying a piece of batu untuk kepala dia.
Dia tak tengok kiri, tak tengok kanan, dia tengok straight aja. Is it facing you or Facing me. Okay. Dia opposite Dia direction lah. opposite direction. Imagine aku lari sini, dia lari on the other side. But you're on the same road Same path, park connector. same path, tu, okay. yeah. And this area happen to be very secluded, dekat belakang-belakang. Tak ada dekat any residential area ke apa. Okay. So when Macam mana ni? dia ada, okay. Tak ada cakap lah. Okay. Location kat mana exactly Okay, dia basically belakang sports school. Belakang sports school. Belakang Okay. sports school. Belakang Which is sports school in between the expressway lah. Between SLE dengan sports school. Okay. Park connector. Yang naik bukit tu? Correct, yang bukit tu. Okay, Itu bang, around sana. by that time aku lari tu dah around pukul 12.30 tak salah. Malam lah. Malam. But there's a lot of people running there. No. Tak ada. Dia punya soalan ni, kau kenapa sejarah lari 12.30 malam? Kau Eh. cakap aku sekali. Aku cycle malam sia. 2-3 pagi. At least kau boleh pecut bro kalau Pontianak kejar kau. Kau nak pecut apa, sama juga lari dengan naik basikal. Tetap gerak pun. That's one. So basically when that happened, I was like, shit, okay. Jadi aku nak kena patah balik. I mean the most people will just ke belakang pusing, patah balik. But I was like, no, I'll just take it as dia ni mungkin is a human. Okay. So I just go straight, and then bila nampak dia punya bayang tu yang buat me really very 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 macam puzzled lah. Macam to the point where macam seram sejuk. It's like dia punya face is expressionless. Tengok ke depan, rambut dia kerinting. He look like someone from the forest. Okay. Literally macam orang hutan But punya tau. that thing walking or just standing? Walking. Oh, walking. Okay. Walking. Tak, dia punya Barefoot. gate tu macam mana? Dia Barefoot. macam Dia jalan straight je. Pelan-pelan je. Straight. Continuous saja. But does he look like he's carrying something heavy? On the head ada batu? Or is he like hunching ke? No. Straight. Literally straight. Uish. Oh, okay. Yeah. Jadi I was like, ini manusia ke hantu ni? So sampai balik rumah wondering. I told my wife about it. No, but what happened when you pass by lah? Pass by. Literally pass by. And the Kau tengok thing belakang? just- Bila aku tengok belakang, lepas tu aku tengok belakang. Dia masih ada? Cakap, benda tu macam dah hilang. Hah? Sure lah. That point kau nak ke belakang pusing pun jadi serba salah. Tak guna. pasal Jadi dia aku, belakang. jadi aku tengok macam okay lah, rasa lah, jalan je lah balik. So when that thing happen, I was like, apa sih ni? Tapi bila kau pass by tu ada bau ke? Ada Nasib baik tak ada bau, tak Okay. ada nothing. Okay. So dalam hati it's human lah. Okay. Tapi then again kita tak tahu kan. Let's hope it's a human. Dia pakai kasut? Dia tak pakai kasut. Dia InsyaAllah. Kau dia barefoot pakai. betul tengok lah. Imagine Imagine. macam Tarzan. Imagine Okay. tak pakai kasut, barefoot, Pakai cawan. seluar pendek dia. Tak, agak-agak lah bro. Pakai cawan. I mean pakai kain ke? Tak ada. Pakai seluar. Seluar. Okay. At least ada Dia seluar. pakai bilabong punya Apa ni? Bare body. Sacok badan banyak soalan kau. Kau tengah lari Tak mesti tahu, boleh tak nampak. tahu. Aku tak tahu whether dah gelap kan dah tahu. Rambut panjang, kerinting. Tadi okay. With literally I just don't get it. Why is that person or thing carrying batu something over the head? And literally walking like as though it's macam tengah in trance lah. Kau jangan nanti end of the day kau cakap tengah mimpi. No. Aku tak mimpi. Aku literally I was Kau ada mimpi aku campak tu batu orang nampak tu. I was running. Batu kau tak kepala. Itu tak seram sangat lah. I think yang betul-betul yang lebih seram tu yang aku kena that time dekat dengan kawasan Republic Poly. Tak, ni same story ke lain ni? No, different story. Oh, dia dah different story. Okay, different story. Itu masih 50-50, can be hantu or can be non hantu. Okay. So this one is definitely hantu because that time tengah time dating lah kan. Okay. Okay. Tengah dating. Lama lah ni. Dulu. Takkan sekarang dating tu dah bahaya Okay, apa dating dengan wife? Itu bukan dating itu benda lain dating dengan budak lain kan. Apa ni so kita kawan lipat kawasan ni lah apa nama ni Admiralty Park. I think you all know Admiralty Park. Yang ada apa buffet tu kan? Yeah, used to have Sakura. Used to have Sakura long time ago. Okay. Lepas tu dah tak ada lagi. Tempat situ siang hari is nice place to go. But malam, in fact tak tunggu malam, dia time maghrib aja tempat tu akan jadi very eerie. Okay. Yeah. Banyak batu-batu bawah. Yes, correct. Somehow somewhere around dia punya wooded or forested area tu, I sense macam yalah it's quite an eerie place. So me and my girlfriend then kita tengah lipat-lipat kawasan Republic Poly punya atas, dia punya bukit tau. Basically Republic Poly dia ada padang kat situ. So we decided to just walk lah naik ke atas. Yalah biasalah tengah dating kan kita cari tempat quiet sikit kan. Yeah. So we went that hill, we went up, duduk situ chat-chat, relax. Then kita dah nak maghrib dah nak gelap. So obviously we want to come down kan. So while we are coming down,
the hill, sebelah kanan kita ni is the punya wooded forested area tau. Somewhere somehow to both our eyes we ternampak bayang warna putih In the at forested. the far corner of our right eye tau. Okay. So when I first saw that, I was like, tadi naik ada ke benda tu? Cakap tak ada apa. Okay, dalam hati tak ada. Okay, then kita never mind, kita go down. The moment kita notice while we were going down tu, kita nampak benda putih tu. Then when I went down, I assured, I double check with my girlfriend. Did you see anything just now? You mean you saw so? Okay. Said, shit, apa sih tu? Aku dengar benda ni kan, tiba-tiba macam sound effect tau. Tu lah. Tadi motor. So when that happened, we were like, okay, I think we saw something. Okay. But luckily benda tu dia tak menunjukkan dalam full form dia. Dia bagi snippet aja lah. Basically as a white figure lah. I would say. But nampak structure lah. Nampak. Immediately when we saw that, bulu rumah semua naik. Rambut semua ada lah. Nampak. Uish. Nampak. How far was it? I would say about 10 meters away je. Dekat bro. 10 meter 10 dekat meters away je. saya. Dekat. It's basically like across the rumah. Uish. It's crazy. And you're walking down and it's just there. Yeah, And and- because kau tak tengok Betul. lagi. And then once we reach down, kita dulu kan ada sakura kat situ kan. We went to sakura toilet, kita basuh muka kita, basuh tangan kita, cuci kaki sikit. I said, okay, I think it's time to go. Oh, okay. So Yeah. so kalau the normal one, that would be a Pontianak. Kira ada nambut. I kan? would say we saw a poach or a Pontianak. Kalau poach Oh, tak ada poach, rambut bro. eh. Kalau Correct. poach dia tak ada rambut. Betul. Dia Aku rasa free it's hair, pons lah. Kalau post dia pakai tudung. Correct. Pasal Kan? dia kira dia free hair. Dia sial pakai ni. makeup. Pakai makeup. Dia rambut dia tak kerinting Tak. Macam yang first Tak. time. Tak. Tak Oh, pun sial. rambut lah. Nasib baik tak ada apa. Nasib baik lepas tu tak ada apa-apa. We both went home healthy, fine. Kita malam-malam tak ada kencing apa. Dia okey lah. Okay lah. We were fine lelaki. Ya, tapi ini aku punya experience lah. So far, walaupun aku dulu dekat SCDF training diorang kan selalu kata Jalan Bahar very scary kan. No, kau pakai Jalan Bahar tahun bila punya? Jalan Bahar Yang baru ke yang lama? The new one. The new one. Yang lama punya tu memang Yang banyak orang story lama SDA memang banyak. Itulah, story. that's the thing. Aku pun tak pernah dengar yang hantu kat sana kan. Yes. How about yourself, Hairul? Macam aku dulu ke kau dulu? Kau dulu lah. Aku dulu Aku ada few Since kita berbual pasal tadi Pontianak aku ada satu experience. It was in Dairy Farm Road. Okay. Dalam hutan dia. This was berapa tahun balik I was still in poly So that time aku bikin camp camp facilitator gitu. Okay. So kita ada satu night walk which is done inside Aku tak tahu asal orang buat dia punya night walk dalam hutan bro. Kata night walk. Tak adalah night walk. Okay, you can do night walk macam sekolah, kau buat in the compound the sekolah. Kan? Okay. But apparently most of the night walk aku bikin semua kat dalam hutan-hutan nature reserve tau. So that Okay. so, but this is kids, primary school kids. Oh, okay. You're not even secondary school kids. Pasal kita army masuk hutan apa. So like Yalah, but this is okay. So they are primary school kids. So this program was done is that time tak salah aku. I think it's still there. There was an MOE punya adventure center. Okay. Yeah. Kan tempat Dairy Farm Road, right? yeah. So the program was conducted there. All the high elements lah, apa-apa semua kat sana. Malam tu diorang buat night walk, kita buat kat dalam hutan, which is beside the center lah, the adventure center tu. So aku kena station at one spot, okay, together with another friend, right? Kita dua orang duduk dalam this area. So they planted all the facilitators all around the area. Tapi the good thing is budak-budak ni pun they don't let them walk alone. They walk in pairs. yeah. Okay, that's a good thing lah. So where I was seated tu kan, it was like the hutan, pokok-pokok. So aku dengan kawan aku ni duduk in the, like not on the pathway, kat dalam Off lah. pokok-pokok. Just off sikit lah. So you are in the shadows already. Oh, okay. Malam tu pula ada bulan lah, cahaya bulan lah, kan. Ada cahaya bulan. So the pathway tu is lighted up Okay. Kira dia tak ada lampu dalam situ tapi kau boleh Cahaya nampak. bulan lah, okay. Cahaya bulan ada. Then part depan tu the trees dah cover. Okay. So it looks like a tunnel lah. Okay. Faham kan? It looks like a tunnel. Okay. So aku tengah duduk dengan member aku ni. Open to public tempat dia? Dia memang public area, Okay. trekking area, hiking area. Cuma dia dah 12 malam lah. It's Okay. definitely after 12 already. Damn. Because they started at 12 midnight. Oh, okay. Okay. Apa punya sound effect tu? Okay. Alright. So okay, just imagine aku tengah duduk. Kita berduduk bersila on the ground. Aku facing here. My friend was sini facing there. Okay. Just beside you ke dia ada side Tak ada sini, sebelah je. Oh, sebelah. Kita sebelah-sebelah je. Oh, okay. The pathway is like
belakang kau. Okay, this direction, and then that macam tunnel tu depan situ lah. Not far away, maybe like about 5-6 meters away. Okay. Aku tengah kat situ berbual, not thinking about anything lah. Tak nak fikir seram-seram lah. Kan kita tunggu for the kids to walk. Kali dia ni, memang aku dah berbual, dia tengah main batu lah kat bawah. Main batu kat bawah gitu. Aku pula tengah berbual dengan dia, that time pun bedek lah, tak ada seram lah dalam hutan kan. Kan aku ternampak tau, from that shadows that pathway tu. Sekali keluar ni Cik Pon lah. Right in the middle tau. And dia macam floating. Siul lah. Dia macam floating, tapi dia tak ada macam jalan gitu. Tak ada tau. Dia macam float, keluar, out under the cahaya bulan tu. Dia keluar. It was very clear. Laju tak ke? pelan je. Dia macam slowly dia akan appear. Dia passing by je. Dia tak pass by pun. Dia setakat nak tunjuk diri. Dia keluar. Aku nampak very clear dia punya figure semua. Okay. Baju dia, rambut dia semua very clear tau. Dia keluar for a while tau. Kawan aku ni pula, in that conversation, dia yang tengah berbual. Aku tengah tengok kan je ni. Kau tak ni ke? Tak. Aku dah cuak bro. Masa tu aku dah ni apa benda. Dah tak tahu nak buat apa. Cakap apa je ni. Diam je. Dia keluar for a while lah. Okay, not even a minute lah. I say a few seconds lah. Dia just stay there tau. Then after that, dia slowly retreat ke belakang balik. Then dia just disappear. Dia keluar about a few second under the bush, under the cahaya trees. Bulan tu. Okay. Daripada the darkness dia keluar. Then dia reverse. Then and it's like floating. Dia tak macam jalan pun. Dia macam gitu keluar. Then after that dia ghostan balik. Nampak muka ke? Tak, dia macam tunduk bawah. Dia macam tunduk bawah betul macam rambut dia messy lah. Tapi dia bukan reborn memang rambut lah. Dia bukan rambut kerinting macam gitu pun lah. Rambut just jatuh lah. And it was like maybe copy rib below the rib cage main line lah. Rambut dia panjang tu. Dan tangan dia just gitu je. Ada tangan? Ada. Okay. You literally see a figure bro. It's clear as the moonlight. That means dia bukan macam ternampak. Ni tak memang nak tunjuk. Then aku dah macam apa sih ni. Then the next thing that comes to my mind, budak nak jalan sini. They have to go into that path. Okay. So before that dah ada a few kids dah lalu kan. Then sekali 2 kids came. Diorang berbual. Aku pun dah macam call them lah. Macam diorang dah terkejut dah. Diorang dua dah terkejut. Then member aku cakap, asal kau tegur? We're not supposed to say anything. Cakap kau diam je. Cakap korang semua okay okay? Melayu lah? Melayu. It's like a Islamic camp. Primary school kids. Korang semua okay Okay, korang jalan je. Anything call us gitu lah. Because aku dah tahu saya dekat dalam situ. And these kids have to walk in. How far? How long is the interval between the kids? Approximately 10 minutes? Yeah, around there. Tak sampai lah. Maybe like 7 lah. Macam gitu lah. Macam gitu. Tapi from the part where benda tu retreat balik, kejap lagi budak tu keluar. Tu pasal aku macam aku just have to like be responsible lah. Korang semua just to voice out to them like, aku ada kat sini. Anything happen aku kat sini. Jadi in the end, Pontianak terus hilang ataupun dia just hilang lah. Then after that it's done. Nothing lah. How does I would say that this entity hilang? Pasal there's a lot of captured videos and all that yang menunjukkan benda tu dia hilang macam gitu, disappear into the thin air ataupun terbang ke pokok. Yes. So this one macam ni macam mana? Dia pasal gelap in the tree line tu bawah pokok-pokok kan gelap kan. Tak ada cahaya. So dia just disappear into the darkness. Macam any human kau jalan into darkness kau tak nampak kau. Macam gitulah dia hilang. Okay. So that is. Tapi kau memang kau tak jom ikut aku pergi sana. Tak ada, kau gila apa? Habis budak tu jalan boleh? Betul. Aku just hope that benda tu tak kacau lah. So because at that point of time aku tahu ni memang nak tunjukkan diri. Okay, so after you saw that entity, how long more you have to stay there? Lagi berapa lama sampai the whole cycle so habis? Aku tak tahu berapa lama, but I know I have to wait for the last facilitator to walk and call us lah. So how long was it? Like half an hour later? About Then kau tak cerita dengan member kau tak, ke after dah habis kat camp baru kau? Tak, camp pun aku tak bilang. Aku dah habis the whole camp. The next time aku jumpa member ni baru aku tanya dia. Cakap kau tak perasan anything tak? Dia cakap tak ada perasan apa-apa. Cakap kau nasib Syah, aku nampak saya ada batu. Padahal member batu-batu. Padahal member kau kat sebelah. Tapi dia menghadap sana. Dia menghadap situ. Macam kita buat back to back. Yes, dia menghadap apa. This was a camp. I can't remember which year. Probably aku dah base NS lah. That time aku dah base NS. So probably 2011 or 12 lah. Okay. 11 or 12.
Ini seram bro. Sebenarnya kau tak terkencing ke? Jangan Syah. Paisi Yelah, ada orang Tak, as in because there'll be cases where sometimes orang turn hysterical kan bila nampak benda-benda gini kan. So far tak ada apa-apa lah. Nobody kids macam menangis-nangis tiba-tiba malam-malam. Tak ada. Apa sleepwalking apa semua tak ada lah. Okay lah. hysteria. Yeah, hysteria. Pasal then again there's also cases where people become hysterical kan. The question is kenapa and what actually happened. So for me I would say I do believe ghosts exist. But as much as possible I try to be logical about it. Yes. Without macam jumping to conclusion. Oh ya ke pakcik ni cakap must be real. No, I try not to lah. I do have some friends yang amat skeptical to the point where tunjukkanlah aku mana benda tu. Aku sampai cakap dengan dia, kau biar betul Sal. Ya, Jangan tunjukkan aku. minta siu. Dia sampai apa tau? Dia sampai cakap ni, aku ingat lagi one of my good friends cakap apa. Kalau betul ada hantu, kenapa every time ada hantu tu dia tak tunjukkan diri dia? Dia mesti nak sembunyikan diri dia. Okay. Kalau betul lah orang kata hantu tu ada aku pasang kamera situ juga dia tunjukkan diri dia. Kenapa dia tak nak? Kenapa dia selalu kadang-kadang tepi-tepi tembok lah, belakang langsir lah, apa ni semua. Aku cakap betul juga apa dia kata kan. So Ben, aku dengar apa yang kau cakap ni memang betul lah. Benda tu can appear depan-depan kau kan. Boleh. Okay. Ni aku share daripada something I learned from another podcast lah. So hantu-hantu ni, diorang bukan hantu, diorang jin lah. Yelah. We all know we have to accept that. Diorang semua jin lah. There is no such thing as Tuhan buat hantu atau Pontianak. Habis kau pergi Europe ada Pontianak. Itulah kan. Habis aku pergi China ada pocong ke? Tak ada kan. Sana lompat-lompat. Tu tampal kepala terus jam. That was exactly the argument kawan aku cakap. Kenapa aku pergi Europe, diorang tak kata hantu ni dah baju putih lah, rambut panjang lah, menyilai semua tak ada. Okay, so this podcast boleh mention tak podcast saya? No, actually it's not only about aku dengan syarahan lah. Actually yang wujud tu jin. But because over the years of human existence, diorang cakap pasal sekian-sekian, diorang jadi yes, macam diorang itu. menjadi. Okay. So I ever saw I think Indonesian punya nama dia Entity. Okay. I forget Entity ke apa, aku tak ingat lah. So dia ada ustaz ni yang macam berbual tau that jin through a third person. Okay. Through a person lah. Medium lah. Through a medium lah. Okay. Jin tu berbual lah dengan memang suara je. You know kalau kau buat suara kasar, you can change and you can tahu ni buat. And plus diorang pay team bila diorang gerak-gerak ni, dia akan pakai sama orang. Macam kita tengok kau akan, benda tu akan masuk kat badan kau. Dia bahan rolling lah saya kira. Itu orang kena rolling lah kan. Kasih jin masuk semua lah. Jadi because I keep watching all that, dia ni suara akan tukar every episode. And it's very 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 different lah. Every episode every different suara. Macam tengok ni macam the voice lah bro. Tengok pada dia jin hari ni dia Ramli Sarip, next week dia Taylor Swift. Dia punya voice range spektrum dia panjang lah. Sure macam gitu. Okay. So at one point dia masuk jadi one of the suara Ramli Sarip. Apa ni? Dia kata suara serak-serak. Memang dia ada yang rabak, yang dia macam perempuan, yang dia jadi penari. So yang jadi penari, dia cerita dia ni salah satu ni puteri punya apa lah, Neng-Neng ni semua lah kan. And dia cerita dia dulu buat apa berapa tahun, and they were communicating. So yang certain area pula dia tanya dengan jin, and dia kata aku jin Islam. Dia baca doa semua. Okay. Dia ceritakan dulu aku dah duduk sini berapa tahun, kenapa aku kacau orang sini buat maksiat, buat gini-gini. So is of course they communicate to the human lah. So is quite true lah. Dia memang tak ada hantu, cuma kita yang rekaan. Okay, aku nak tanya satu ni. Selalu kalau hantu kau ada penari kan, mesti yang linggang-lingguk punya kan. Ada tak hantu yang joget hip hop punya ke? Ada kat Afrika ada hantu. Ada trans. Ada kat Afrika ada. Dengan lagu pusing-pusing dia. Tak, tapi kalau kau macam encounter kan, aku tak tahu nak seram ke nak ketawa saja. Ada apa hantu Cina kat sini pun ada apa? Macam mana? Yang macam kau tahu macam medium bila loktang dia. Macam gitu juga apa. Tapi itu duduk macam mana dia sampuk. Itu kena sampuk. Hantu juga apa? Dia macam gitu. Tu kena sampuk. So that's the thing. Now that being said, hantu ni apa? Dia ada macam-macam race ke apa? Tak tahu. Okay, so the jin jin ada banyak dia race. akan melamakan example whatever. If you keep talking about the same, I mean it has to be throughout the years ke apa kan. Yes, correct. Then it become they will follow what they Jadi diorang akan adapt or become what the local
punya Local, customs lah. correct. Yes, correct. Macam dulu mak kita, kau jangan keluar maghrib nanti hantu titik datang. Mana saya datang konsep hantu titik tu? Tu pasal Aku lah. sampai cakap, kenapa banyak benda kena hantu titik? Pasal lah. Aku pun So the question now is, hantu tu dia hantu tu sebagai jenis titik aja, ataupun dia ada titik yang weird, ataupun dia ada banyak titik. Jadi aku pun macam, Tak ada. how Kau tengah does this visualize thing ke pasal ni? Tak ada, aku macam imagine. Kenapa Kau tengah visualize Kenapa dia ke tak pun boleh ni? kata, kenapa kita tak boleh dengar hantu gigi ke apa? Hantu mata ke? Kenapa kena titik korang? Kalau sekarang orang kata, oh kau dah ni apa tu nama dia, objectify women punya body parts kan. Saya cakap apa sih kena gini. Okay. Tapi sampai sekarang tak ada orang kata yang aku dah pernah nampak benda ni. Kau pernah dengar tak pakcik-pakcik ke makcik-makcik cakap, ya aku dah pernah nampak benda tu, hantu titik. Tak pernah kan? Jadi Habis keluar ambil phone. ya, Zaman dulu 3GP punya. Ambil gambar. could it be just a rekaan? I don't know. Yeah, very Yeah, sure it's maybe a lah. rekaan lah. Very sure it's a rekaan. Yeah, because they all are jeans. Yeah, correct. I mean they are all jin. So from what I learned from this other podcast is that dorang will take the form. Dorang ada dunia dorang apa? Yeah, correct. Kan? Or dorang punya reality lah. So if they want to tunjukkan diri dorang in our world, they have to learn a certain kind of knowledge. Macam kita manusia have to learn certain knowledge kan. So they have to learn a certain kind of knowledge to appear in our world. And why dorang macam sembunyi-sembunyi is because the moment they enter our world, dorang dah jadi lemah. So dorang to a point where ustaz ni cakap, kalau dorang appear depan kau, kalau kau tumbuk dorang akan rasa sakit. Kau tembak dorang boleh mati. Oh, okay. Kau tikam dorang boleh mati. So that's why probably dorang pun takut. They cannot appear so long in our world. Okay. Dia setakat tunjuk-tunjuk gitu je lah. Okay. Nak kacau-kacau je lah. Yang ada macam apa tu orang kata, how to say dia ada macam penunggu rumah. Okay, so back then aku staying on arwah my grandma dekat Pasir Ris. Dekat tu time Pasir Ris was still very new. Okay. I moved there 1989. Okay. And literally our area masih construction, Yep. banyak nyamuk, okay, lah. So Nyamuk pun hantu tu. Nyamuk pun Nah, hantu. normally Dia cekik dah construction bro. baru kan dia memang banyak benda ni. So a few years later when my aunt gave birth to my cousin, you can hear the baby giggling dalam bilik. What? Tak ada baby dekat dalam bilik ke tak? Baby dalam bilik, Okay. baby dalam bilik. Okay, Tapi okay, baby okay, tu okay. ketawa seorang. Okay. Okay. Macam sekarang pintu tutup, sekali tengah tengok TV tapi budak tu kat dalam tengah ketawa-ketawa. Lagi seram pasal sekarang dalam tak ada baby. Tak bukan Ya, memang kalau gitu. But imagine that time aku umur baru I think 14. Yeah. 14 years old. No, I think about 13 ke 12 something like that lah. Okay. So dengar then aku pula daripada dulu tak pernah ni aku tu buka pintu je. Check memang dia ketawa terus dia senyap. Okay. Ah, Kau then- tak nampak apa-apa lah. Aku tak nampak Okay, apa okay. lah. I mean they do exist lah in Yes, that yes, sense. Then like for my case dulu I used to my friend, I used to stay at my friend's house, dia ada anak. Okay. So when I slept then anak dia duduk sebelah. Umur berapa ni budak ni? Budak ni belum primary school. Baru like Oh, K1, K2, okay, K9. toddlers lah, Toddlers okay. lah, yeah. So I bought anak dia colour pencil, beli and gave main-main kan. So tu time aku kerja kapal. So aku balik odd hours lah. So balik aku tidur. Okay. Then dia memang tidur kat sebelah. And aku tak tahu kenapa all this time that tingkap selalu dia suka tutup. Aku lah jenis kuat berpeluh. Okay. So kalau aku balik aku mesti buka tingkap lah, panas lah gini kan. So they also keep quiet. After that Dia tak cakap apa-apa lah. tak cakap apa-apa lah. So malam tu pula aku macam tersadar. Budak ni kat sebelah aku ni berbual. Ni tak boleh, ni uncle yang kasih ni apa ni colour pencil ni tak boleh. Aku pun dah split second aku macam entah maybe bukan kata aku tak takut Imaginary lah. friend kot kan. Wait, tapi budak Tapi tu tengah tidur. Budak tu Oh, tengah tidur. Budak tu tengah Aku tidur dia memang dah tidur. Oh. Okay. Dia duduk tau, dia duduk bersila dan dia berbual. Duduk macam- bersila tengah tidur. Dia bukan baring berbual, dia duduk ya. bersila, dia berbual. Sekali aku terus macam cakap dah cakap dengan dia pergi tidur lah, nanti nak main besok. Terus dia baring tidur. So the next day dah pergi sekolah, petang tu aku ambil dari sekolah, then aku tanya dia, semalam malam berbual dengan siapa? Dia tak ingat, babe. Menigau lah. I mean, Yalah, I mean but how there's a faham. how to say when you mingle and you are talking and she's talk normal talk. Bukannya bisik-bisik. Dia berbual macam betul berbual lah. Because any other nights dia takkan berbual gitu.
Correct. Yelah. But that can also be macam orang macam sleepwalking, sleep talking tau. Correct. Yeah, but ada normally you do possibility that, you have a track record. You always sleep talk. I mean there is a possibility that there is just macam orang yang sleepwalking atau just Kan? menikah kan. Ni sekarang ni background ni aku dengar suara ada gangguan Sul. Kau dengar itu kucing ke baby je? Dia dah atas lah. Bila Pak Ku berbual dia ada orang. Dia tengah berbual ni. Pandai pula dia letak timing dia. Tu pasal lah timing dia macam dia punya suspense datang macam correct. full. That's nice lah. Okay. So that was kat mana rumah tu? Area Bukit Panjang. So tingkap tu has nothing to do with it. Tak buka Okay, tingkap. so the story is diorang tak suka buka tingkap because dia kata nampak kakak kat situ. Shit, man. Hari ni semua cerita kakak lah kira kan. yeah. Except Then for satu angkat batu lah. Then aku pula jenis kau nak takut pasal ni benda diorang takut kita. Aku memang selalu gitu. Aku pun tak kata aku hebat atau aku berani gila, but aku cakap korang jangan fikir. Korang takut benda ni lagi berani. So aku memang buka. So dia berubah menghadap tingkap. Baru aku ingat. Itulah. That changes the whole thing. Pasal That changes the whole thing. Aku baring, jadi tingkap tu kat sini, dia bangun menghadap tingkap. That changes the whole thing, brother. Terus Itu important point. Aku macam cuit, cakap dengan dia tidur sudahlah kan. Tapi kau tak cakap kat tingkap, besok. Aku pun kira dah terbadi sekejap. Alamak, nak buat apa macam sometimes it's important to think, you need to calm down. Kau takut ke calm down sikit lah. So another story relating to that was, ni pak aku dah kahwin this is the second story. So my mother-in-law pergi rumah is at Bahang, Temerloh. So that time my anak Zara yang first tu baru kecil lagi. So my mother-in-law pergi rumah is in kawasan kampung. Belakang tu paya. Memang ada air, ada pokok-pokok semua lah. And rumah kampung, dia kampung I would say half modern. Dia rumah batu tapi bahagian kampung lah. So masuk rumah, then ada tangga turun pergi dekat dapur belakang. Then happen one day was tengah tengok TV. So budak kecil tu tengah main-main kat belakang, kat area dapur, kat tangga semua. Pukul berapa tu? About 10, 11 plus, I would say, plus minus lah. Because semua dah makan, dah dinner, dah habis dah, cuci pinggan mangkuk, then kita tengok TV lah, you know. Sekali I think lampu off, cuba ada satu lampu yang sebelum masuk dapur ada on a bit dim lah. So dia diri kat atas tangga, tak turun kat dapur. Then dia bilang, Pak Long, kenapa kawan Tok Ma pakai topi ke apa lah? Then I was like, then kawan Tok Ma as in mak mandi lah. Sekejap gila mak mentua aku punya kawan ada dekat rumah kan. Terus aku pusing kat dia kan. Dah cakap kawan tu dia tengah sibuk tu. Kau datang sini sudah. Aku pun nak pergi sana nak ambil dia pun cakap tak apa kau datang sini dah. Dia ni kalau tak datang aku kena pergi kan. Nasib baik dia datang. So yelah tu kat rumah mak mentua aku dah tu kan. Jadi tak kalau aku balik nak rokok kat luar pun ada. Tapi rumah dia 2 tingkat lah. Bukan kan, dia normal level, lepas tu ada tangga 2-3 step, lepas tu dapur. Rumah lama-lama je. Dan belakang bila aku buka pintu belakang tu is literally bila time tak ada bulan is gelap lah. Aku pula jenis kalau nak isap rokok kan kat luar, aku tak suka pandang ke belakang. Pasal ni dah lampu from the door. Aku mesti tengok kat gelap. Untuk memberanikan diri sendiri lah. Kalau aku pusing dah, otak dah macam dia kat belakang aku ke. Aku terus menghadap, tengok tunggu kau keluar ke tak keluar, nasib lah kan. Kali kena keluar dengan batu atas kepala Kau begitu macam mana tu? Kau dah cakap macam mana? Apa benda aku mesti tengok badan dia cutting macam mana. Tu masalah. Dia dah start tengok macam gitu. Tapi orang dia fit. Orang dia fit Orang dia fit. Orang dia tak gemuk, tak apa, tak buncit, tak apa. So itu confirm bukan hantu tetek, itu hantu apps. Itu hantu badan kong ni. Hantu batu lah. Badang bro. Badang. Sekarang itu hantu badang kan mungkin. Itu hantu badang bro. Iyalah bawa batu. Dia hantu badang bawa si tanggang. Tanggang dia bawa batu. Tanggang dia jadi batu kena sumpah. Interesting. Tapi so far kau punya NS, kau dulu polis kan? Polis kau punya yang old ke yang new punya? The new one. Apa yang old new? Macam polis? Old Police Academy. Oh dekat Mount Pleasant Macam Birds of Prey ada old world new world kan. Police pun ada old world new world lah kan. So aku tempat the new one lah. The home, they call it the Home Team Academy. Kat mana tu? Kat Old Choa Chu Kang Road. The new one lah. The new one. Correct. Old Choa Chu Kang Road, depan, just like a stone's throw away from Masjid Al-Firdaus lah. Okay. You go further down the road, kau sampai Masjid Pusara Ahmad.
Jalan Bahar ada. All the way Jalan Bahar. Then kau sampai Jalan Bahar lah. So that's I mean orang cakap Old Police Academy tu kira berpuaka lah. Tapi I think Home Team Academy also has its fair share of stories lah. And events that happen lah. So I don't know, maybe kita keep NS stories another day lah. Because NS mesti banyak Correct. Yeah. Betul. Aku ada lagi satu aku kena. This one happen to me. This one seram. Okay, this one seram. Until today aku masih phobia lagi. Okay. Today aku phobia. Pasal aku drive kan. Okay, so this happened to me in the year 20 adik aku NS 2011 aku rasa. 2011, 2012 somewhere there. Okay, so this was the period where aku silat. And then I was supposed to go Laos for competition lah. ASEAN Games lah. So aku supposed to go Laos. So but the game was not confirmed. As in aku pergi tu confirm tak confirm. So aku tak tahu. But I had to stay in Singapore. Adik aku was NS. Tengah NS. My whole family, including extended family, makcik aku, nenek saudara aku, semua pergi Kelantan. Naik sewa satu bas, semua pergi Kelantan because my pakcik kahwin kat Kelantan. So tak ada satu saudara mara pun in Singapore. Ni very important sebab okay, aku nak kena bilang ni very important. So everybody was in Kelantan, aku was in Singapore, adik aku was in camp. Okay. Adik perempuan kau pun tak ada lah. Adik perempuan aku tak ada. Ikut lah pergi Kelantan. So ni aku had access to the car lah, family car. Aku tak ada kereta, bapak aku yang kereta. Aku pakai. So because dia tak ada kat Singapore, aku pun balik lambat lah. Ni time kerja berpark Aku balik lambat. So aku lepak tau. Aku lepak dekat East Coast. That time was East Coast yang Big Splash tu lah. Okay. Yang tu kan. So aku lepak kat situ. Dulu ada satu Starbucks lah. Starbucks atau Coffee Bean. Aku lepak. Starbucks. Yes. Yang rabat besok dia pagi aku kerja. Kerja berpark. Tapi ada kereta kan, so confident lah. So aku lepak sampai almost like 2 pagi. Okay. Aku naik so after dah lepak tu, aku hantar kawan aku balik. Dan aku balik. So balik tu aku jalan ECP lah. ECP. So aku drive kat ECP tu, Silin Avenue exit. Okay. Nak balik Tampines, ada kau masuk Silin Avenue ataupun masuk PIE kan. Alright. So aku masuk aku tak masuk Silin, tapi usually I will take Silin. Aku sampai kat Silin tu, aku tengah nak himpit kiri nak masuk Silin lah. Okay, actually nak ambil Silin tau. So aku was on the middle lane, turning to left lane, the leftmost lane. Aku check blind spot. Bila aku check blind spot, aku pusing. Belakang ada orang tumpang bro. Sial. Bro, seram gila sia. Aku tak beda kau. Dalam kereta kau. Dalam kereta bapak aku ni. Honda Airwave bro. Okay. Dia dah tumpang kat belakang, tapi dia bukan macam tumpang not like ni sebelum ni kau hantar kawan kau balik lah. Dah balik. Okay. So dia tumpang ni, and then it's not like the normal movie kau tengok orang duduk kat belakang. Tak ada tau. Ni dia bit different pasal dia besar. So what I remember is aku nak check blind spot. Dia sebelah kiri ke sebelah kanan? Sebelah kiri. So aku driver kan, dia kat sini. Okay. Di belakang sini. Tapi side mirror tak nampak ah. Tak rear mirror tak nampak. Aku tak. Side mirror. Tak nampak. Okay. So why aku tak nampak? Ni aku nak explain. So dia duduk macam gini. So basic kan, dia duduk macam gini. So dia dah bending forward lah. Dia bending forward. Jadi mirror tak dapat capture apa? Tak dapat capture. Ya. Then bending forward. And why I remember aku tu dia duduk gitu is because bila aku tengok belakang, dia dah block tu tingkap. Aku tak boleh tengok blind spot. Kau punya kau nak check blind spot lah. Aku tengah check blind spot, aku pusing, aku nampak dia gitu. besar. Aku terus dah apa aku nak buat Dia lelaki ke perempuan ke? Okay. So dia pakai dia merah hitam. Dia macam hitam, wearing a robe. Okay, it's wearing a robe. Atas sini I can't remember. It's not the whole thing tau, but part of it is merah. Okay. Part of it is merah. Macam Little Red Riding Hood lah. Dia semua merah. Okay. Dia kira macam ada fashion sense sikit lah. Ada line merah aku rasa. Merah sikit. Macam orang punya graduation robe aku rasa. Dia tutup gitu. Lepas tu dia macam bending forward. Dia besar, tinggi, almost reaching the roof of the car. Dia besar. Tu mawas tu. Aku tak tahu lah. Mawas dah berbulu lah. Tapi ini dah tu. Saya je takut bulu. Mawas dia lah kat batu. Ini aku tak tahu. Itu macam mawas juga tapi nasib baik tak bukan mawas. Okay. So ni kan aku dah nampak. Aku dah tak tahu nak buat apa. Aku dah cuak. So the first thing aku buat, aku naikkan radio lah, kasih kuat kan. Aku main driving dari gini, dah jadi gini bro. Aku tak nak tengok mirror sah. Terus aku termiss to Silin Avenue lah. Aku dah termiss to Silin Avenue. Dan aku
take the next exit, which is the PIE exit. Okay, lagi and that's jauh, where aku learn that exit lah. Sebelum ni aku tak tahu tu exit. Time tu aku tak drive sangat kan. Aku exit, aku drive je tau. Aku dah cuak tau. Dan aku dah fikir, ni balik tak ada orang saya kat rumah. Semua kat Kelantan col. Aku nak call saudara pun tak ada. Satu orang pun tak ada kat Singapore. Adik aku dalam camp. Jahanam saya ni, aku balik seorang. Aku dah balik. Aku exit Tampines Avenue 7. Situ ada ESO. Dulu ada ESO yang ada tiger batu. Ya. Itu memang pot tu. At that point of time, aku rasa ESO baru tukar lampu lah. Yang HID punya lampu. Terang gila. So aku sampai sana, red light. Aku take advantage of tu lampu kan. Aku terus naik balik. Aku sebelah ada kereta. Aku tengok belakang. Dah tak ada apa-apa lah. Dah tak ada apa-apa lah. Aku dah cakap ni apa benda saya. Aku balik, aku park kat bawah. Aku masuk, bila balik rumah kan, satu rumah lampu aku on lah bro. Satu rumah, pasal tak ada orang kan tinggal. Aku tidur pun lampu tidur kat on. mana? Kau tidur kat hall lah. Aku tidur bilik mak aku. Lampu on. And aku so scared tau. Aku tak tidur nyenyak. Aku tidur duduk. Aku duduk kat katil. Aku sandar belakang. Aku tidur duduk gini. Aku just ready to run lah. Ready to run. So aku tidur gitu. Dan besok pagi ni aku masuk kereta balik, aku pergi kerja lah. Cuak bro tu. So bila benda tu ada dalam kereta kau tak ada sense any weird punya feeling? Occurrences. Before, after, tak Tak, ada. sebelum tu tak rasa macam bulu rumah macam tenang. apa ada bau Tak ada. Kenapa kereta tiba-tiba macam mendak Tak ada. It didn't happen. Nothing like that happen. Ataupun bulu rumah kau tiba-tiba naik. Tak ada. It's just literally kau pasal kau tengok kiri je baru kau tak nampak. Yes, correct. Dia tak ada bunyi growling je. Tak ada, dia just senyap lah. But dia dah block tu tingkap lah. Aku dah tak nampak apa-apa lah. Kau rasa dia naik dari tempat mana tu waktu tu? Aku tak tahu Aku rasa dia nak, Dia topang sekejap dia dari Bayshore kot. Lepas tu nak pergi Sidin lah aku rasa. Dia dari Bayshore. Dulu tak ada Grab lah kan. Correct. Uber pun belum ada lah. Malam taxi midnight charge aku rasa kan. Lepas tu dia turun mana tu? Aku rasa dia turun Silin Dia lah. turun Silin Silin. Silin Dia kerja construction site lah. Aku tak tahu lah. Tapi itu seram. Itu seram. Ya, itu seram. So sampai sekarang kalau aku malam-malam aku balik aku drive, aku still think about it. Aku still itu pasal sekarang bila aku drive. Tapi kau suka balik malam apa? Ya, tapi kalau kau tengok kereta aku sekarang, backseat aku selalu berserak. Oh. Aku tak nak kasih dia duduk senang cakap. Aku tak nak kasih dia duduk. Kira macam kalau dia nak masuk dia topang, shit, taken up tadi. Aku punya bag mesti ada aku dah campak belakang. Semua aku dah tak campak. baik saya. Dia adalah harapkan ada tompang kan. Tu dia tengok sudahlah tak pernah next car lah. So gitu lah. Sekarang aku pay habit. So kalau kau tengok kereta aku bersirak, sekarang kau tahu kenapa. So on purpose lah. On purpose. Tu excuse kau lah kira. Selama kira cerita ni excuse kenapa kereta Dia berserak. bukan excuse, ni cerita betul jadi kan. So aku tak nak dia tumpang, biar benda tu ada kat belakang, kau tak boleh duduk lah sekarang. Tapi still so far macam apa yang kita dah share, kita belum nampak an actual orang kena rasuk ataupun Ada. Sampuk lah aku pernah. Ada. Sampuk. My cousin. Okay, what are your opinions of orang kena sampuk, orang kena rasuk ni? Because from a medical perspective, they just call these people delirium tau actually. Okay. Correct. Ataupun they just having some mental punya issues. Okay. Correct. So what are your, I mean the fact that you have seen it, obviously they must be you must try to remove any form of apa ni nama dia? Exhaust all. Exhaust all before coming to a conclusion. Yes. So apa yang buat kau kata yes ini betul kerasukan ni? Okay. Ni apa? Kerasukan. Kerasukan. Okay. Kita ada Korea Kepang ke? Okay. It's already known that boleh masuk badan. Correct, but then again, okay lah, this is me lah. No offense to any of the practitioners. How do you prove whether that is an actual kerasukan? I mean scientific proof susah. Correct. Because an actual kerasukan tu means the person who has been dirasuk tu, he or she will probably be losing any form of self-control, for example. Yeah, correct. Ataupun let's say we will to do any form of normal day-to-day things, they cannot respond to apa benda tu. For example, some skeptics will say, can lah, boleh lah kau bila orang tu kena rasuk, kau campakkan dia dekat masih macam tepi ledge. See whether how the person react. Kalau dia snap out of it, means obviously it's conscious. Yalah, conscious. correct. Yeah. So how do you justify betul this is an actual kerasukan? Because for me simple. Kalau he or she or that thing can do certain things which is totally does not make sense, medical scientific sense, then okay fine, I'll take it. Okay. Yeah. Aku ada satu story. Okay, alright. Tapi
Dia orang we keep for another one because this one aku take the episode pasal banyak aku nak cerita. Okay. Because this one aku experience first hand over years and over different locations. Alright, okay. One of it is Republic Poly and this is somebody close to me lah. This is somebody We close to me. pick up on the next Tapi one. aku bagi kau just Snippets why lah, I say it is real Okay. by just the logical reason. Yeah. Kau pernah nampak orang float? Tak pernah. Okay. So macam mana tu kau nak explain Okay, orang float? benda-benda macam gini, yes, correct. Cannot be Cannot explained the David scientifically. Copperfield tadi. Correct. Pasal kadang-kadang we can say that bila dia in a state of trance, we call it state of trance. How do you even justify orang tu state of trance? Yes. Yeah, correct. Ataupun dia buat-buat je, kita tak tahu Yes. kan. Yeah, So this one is the float. Dia semua float bro. Okay. Tapi dia float jangan kat batu tak? Itu Superman bro. Dia dah angkat tu satu ke atas. Masalahnya dengan angkat batu ni, how you explain scientifically kenapa nak angkat batu? Tu pasal lah. Apa Aku tahu kau yang nampak. Kau yang nampak dia angkat batu. Aku pun Banyak heran kenapa. benda apa pasal dia angkat batu? Betul ke? Dia angkat batu ke dia angkat yang macam metal yang ada susu kat Tak dalam? serius. Itu Dah Itu semua bel. Itu bayi jual susu lah tu. Betul dia angkat batu. Mana batu dia angkat aku tak tahu lah. Bukan batu nisan Bukan. Okay. It's an actual rock dia angkat. Ya. Okay, alright. Okay. Okay lah. Ya, okay. So, Airul buat closing lah macam. Try. Closing macam mana tu? Tak tahu kau. Nak suruh baca doa. Baca doa jadi hantu dia tak ikut lah. Kau baca makan, doa makan pun kau tahu. Okay lah, alright lah, tak apa lah, next time ah. Okay, so that's the story of our experiences dengan the paranormal. Quite fun actually this experience. Okay, betul. This story. Aku pun tak tahu. And ini cerita kita je tau. Kita belum panggil orang Yeah, I'm sure there are so many other of our friends. Kita pun ada banyak mutual friends with stories and maybe we can invite them InsyaAllah. Maybe we invite orang yang dah kena rasuk. Boleh. Yeah, you know. Boleh. So kita nak tahu what is going through their head at that point of time. Ya. Okay, boleh lah. So korang jangan pula kena rasuk. Ingat Jangan kena rasuk. Just kemaruk je dengan kita punya cerita ini episode boleh kan? lah. Alright, so this is the room for rent. Hari ni tak ada rent. Hari ni just rumah berhantu lah. Okay, room Kita rentkan haunted room. untuk hantu-hantu yang ada kat luar. Jangan cun. tak. Jangan cun. Mungkin diorang pun bingit Ni apa manusia lah. Asyik datang dia. Aku nak dating dia datang menyangkung Betul. dengan orang ni. Alamak, aku baru nak keluar dia ni ada kat sini. Itu pasal betul lah. Macam kau lah. Aku rasa kau punya kereta sial lah. Alamak, aku dah tali tumpang hari ni. Dia tali tumpang banyak barang lah. Ni pun tak sono saya banyak barang kat belakang. Okay lah guys, we'll see you at the next episode. My name is Fayad Hairul and And Has. Hasbul. This is the room for rent. Thank you guys. See you.